Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita. Saya ingin mulakan cerita hari ini dengan ucapan terima kasih kepada semua penonton dan juga pengikut kami di semua saluran media sosial dan digital Astro Awani. Kerana Astro Awani terus mengekalkan reputasi sebagai jenama berita yang paling dipercayai di Malaysia. Berdasarkan laporan berita Digital Institute Reuters 2022 dan University of Oxford, Astro Awani menduduki tangga pertama dengan 64%. Diikuti The Star, Malaysia Kini, Sinar Harian dan RTM. Dari segi capaian secara mingguan pula, Astro Awani berada di tangga kedua masing-masing dalam kategori TV, radio dan media cetak serta dalam talian atau online. Menurut Institut Reuters, Astro Awani dan Malaysia Kini kekal pada dua tangga teratas kerana neutral tapi masih mengekalkan pemberitaan yang kritikal terhadap kerajaan dahulu dan kini. Ketua Pengarang Astro Awani, Ashfaq Ismail berkata, ketika dunia sedang dilanda pelbagai ketidaktentuan, membina kepercayaan adalah sesuatu yang mahal pada masa kini. Sambil berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia, beliau berkata masyarakat adalah jantung yang menjana kepercayaan dan keyakinan. Dan tanpa suara, rasa dan sentuhan rakyat, media itu kosong dan tidak punya apa-apa. Baik, itu berita. Tapi cerita di sebalik beritanya adalah bagaimana kita sampai di sini dan bagaimana kita terus kekal dan tingkatkan kepercayaan umum terhadap media dalam dunia yang bergerak dengan pantas dan serba tidak tentu. Saya bersama dengan perunding media, Dr. G. Manimaran yang menyertai saya sekarang secara dalam talian menerusi Google Meet. Dr. G, selamat petang. Doktor, kita mulakan dengan secara umumnya. Apa persepsi rakyat terhadap media di Malaysia pada hari ini? Selamat petang, Luqman. Terima kasih. Tahniah atas pencapaian buat tahun kelima berturut-turut. Saya secara menjurus melihat bahawa rakyat masih mengharapkan satu persekitaran media yang bebas, sepenuhnya berwibawa, boleh dipercaya dan diyakini. Itu yang semua kita melihat, itulah semuanya itu ada berkaitan dengan kebebasan yang diperlukan, yang dikendaki, semuanya ada kait mengenai satu sama lain. Secara pokoknya kita melihat kita terus mengharapkan meletakkan keyakinan, rakyat meletakkan keyakinan cukup tinggi supaya media kita terus beroperasi dengan bebas, berwibawa dan boleh dipercayai. Sebab kebanyakan rakyat ataupun pengguna audiens mereka mengikuti berita. Media itu mereka menganggap itu media ialah sebagai sumber maklumat yang utama, signifikan, penting untuk mereka. Selain daripada hiburan dan sebagainya, ya komunikasi itu ada banyak tujuan. Salah satu saja itu maklumat. Maklumat itulah berita. Saya rasa itulah secara keseluruhan kalau kita melihat mereka adalah berita yang boleh dipercayai, dibawa sepanjang masa. Okey, di negara ini, Doktor, apa cabaran untuk media merealisasikan potensi penuh mereka, their full potential, dan bagaimana mereka mengatasi cabaran-cabaran ini untuk melaksanakan mandat mereka kepada rakyat dengan lebih baik? Setiap media ada peranan. Setiap media ada peranan seperti yang saya sebutkan tadi, peranan untuk menyampaikan maklumat dengan cepat, tepat dan penuh dipercayai, diyakini sepanjang masa. So, setiap media ada potensi. Sebab itu media cuba beroperasi, mengendalikan kedudukan mereka ataupun menyediakan perkhidmatan mereka. Semua itu ada persepsi. Mereka lahir ataupun mula memasuki pasaran dengan potensi. Setiap media di Malaysia, kita ruang media masih berpotensi. Media punya ruang yang potensi yang cukup besar. Tapi kalau kita melihat pada hari ini, kita kena melihat keimbangan antara kehendak audiens. Mereka lah nyawa kita, mereka lah nadi kita, sebagaimana disebutkan tadi tuan saudara tadi. Mereka lah ada pilar nadi kepada sama ada sebuah organisasi itu dapat kekal terus beroperasi. Bagaimana kita nak memenuhi tersebut? Kita kena paling dalam mana-mana pasaran, sama ada pasaran makanan ke perkhidmatan lain, media sebagai perkhidmatan, mereka kena sediakan produk mereka dengan penuh tanpa sebarang campur tangan, yang bebas, tak ada unsur-unsur politik, pengaruh politik ataupun media maklumat diberikan dengan disunting dengan pengaruh pihak-pihak tertentu ataupun pihak berpengaruh, pihak pemilik itu sendiri. Apa yang kita lihat adalah mereka kena seimbangkan antara tujuan organisasi media itu, tujuan mereka hidup, tujuan mereka nak beroperasi, menjalankan perniagaan dan juga
memenuhi keperluan. Masyarakat nak berita. Macam mana kita nak pergi beli makan dengan makanan yang sedap, yang tidak basi dan sebagainya. Begitu juga berita. Berita itu kena disediakan dengan boleh percaya, dengan yakin yang memenuhi kehendak mereka. Kalau tidak, berita tak memenuhi kehendak mereka, mereka tidak akan buka TV. Mereka tak akan beli newspaper. Mereka tak akan pergi online. Itu prinsip. Keseimbangan sangat simple, iaitu produk yang diberikan kena berkualiti. Kualiti itu ialah boleh dipercaya, yakin, memenuhi keperluan mereka. Itu saja. Keseimbangan formula itu sangat simple. Tetapi kadang-kadang kita menganggap bahawa formula itu terlalu rumit sampai kita mencari sesuatu yang di luar formula yang simple tersebut. Simpelnya lah antara editorial policy organisasi tersebut dan produk yang kita sediakan kepada khalayak, iaitu pengguna berita itu. Adakah berita itu memenuhi kita punya keperluan, memenuhi kami punya keperluan, memenuhi keperluan individu tersebut. Itu saja, very simple. Ya, seperti yang doktor sebut Ustaz tadi, di negara ini tugas media ini mungkin sedikit rumit kerana dinamika syarikat media bersama dengan pemilik korporat. Kita tidak boleh lari dari hakikat bahawa media juga adalah perniagaan dan perlu dapat pembiayaan untuk terus hidup. Keseimbangan yang doktor sebut Ustaz tadi, keseimbangan untuk terus melapor dengan bebas tapi tanpa menimbulkan konflik dengan corporate interests pihak-pihak tertentu. Kita jangka beberapa tahun akan datang mungkin akan terus tidak menentu, volatile dari segi politik dan sebagainya apabila kita akan ada PRU15, kerajaan yang mungkin lama, sama atau baru selepas itu. Adakah doktor menjangkakan bahawa tekanan dinamika politik atau korporat terhadap media ini akan terus kuat dalam beberapa tahun akan datang atau sebaliknya? Biasanya teori media menunjukkan bahawa bila sesuatu kerajaan, pemerintah rasa tidak stabil, mereka akan menggunakan tekanan secara langsung, secara tak langsung, sama ada dalam bentuk perundangan dan sebagainya ataupun melalui pemilikan. Siapa pemilik? Pemilik itu banyak bentuk, sama ada korporat ataupun media itu dimiliki oleh, di Malaysia juga media dimiliki oleh parti-parti politik. Bukan saja korporat dan juga individu tertentu yang secara tanpa mana-mana dipengaruhi oleh mana-mana itu. Tetapi kalau kita melihat dalam mana-mana kerajaan, mana-mana negara, bila politik itu tidak stabil, bila pemimpin politik melihat bahawa kedudukan mereka tidak dapat, mereka tidak berada dalam keadaan boleh mengawal pengundi masyarakat dan sebagainya, secara langsung mereka akan letak tangan sentuh ke atas media. Mereka letakkan sentuhan, kawalan ke atas media. Itu pernah berlaku pada sebelum 2018 pernah berlaku di Malaysia, pada tahun 1990-an pernah berlaku. Dan kemungkinan benda itu akan berlaku selepas ini. Tetapi apapun yang penting ialah media kena terus beroperasi dengan bebas. Mereka ialah aset keempat negara. Tetapi ada juga baru-baru ini dalam kita mengadakan satu bengkel kawan-kawan siasatan, penyeramat kata bahawa media bukan aset keempat tapi media adalah aset yang pertama. Kita pun pernah berbicara dalam ruangan ini 2 minggu lepas. Bermaksud apapun berlaku, media, kita ada media yang kita boleh kategori media dimiliki oleh kerajaan. That means dia beroperasi menggunakan funding, dimiliki funding atau dana rakyat, ya. Itu satu. Satu lagi media dimiliki oleh korporat, satu lagi media dimiliki parti-parti politik, satu lagi media dimiliki oleh orang perseorangan. Kita ada 4-5 kategori segmen media yang mencirikan arah tuju editorial, dasar editorial media tersebut. Kalau pembaca ataupun audien boleh melihat, memahami dasar polisi media berkenaan, mereka boleh membezakan bahawa ini adalah media A, ini media kategori B dan C dan sebagainya. Katakan media korporat dimiliki oleh korporat ataupun swasta seperti Astro. Kalau mereka boleh memahami editorial policy, dan bermakna kita kalau editorial, kalau korporat, mereka kena bergerak dengan lebih bebas sebab mereka tahu bahawa mereka akan bergantung kepada sokongan, iaitu audiens yang membaca, mengikuti bahan-bahan kita akan menentukan survival media tersebut. Kalau dana kerajaan, mungkin mereka akan memperoleh dana daripada kerajaan, dana tahunan dan sebagainya. Begitu juga sedikit parti politik, mereka akan dapat funding daripada parti politik. So kalau begitu, kita melihat dari sudut tersebut. Apapun, kita kena bebas
keyakinan bebas menyiarkan berita, bahan berita yang wibawa. Penting itu wibawa. Wibawa satu yang boleh dipercayai dan diyakini. Itu penting. Sebab tu kadang-kadang orang kadang melihat, mendengar, menonton TV dan membaca akhbar dan sebagainya kerana mereka tak dapat baca berita yang bahan-bahan yang mereka baca, bahan yang mereka konsum itu, mereka gunakan itu tidak dapat dipercayai, diyakini. Bila timbul persoalan, sama ada produk atau berita disampaikan itu, laporan berita disampaikan itu boleh dipercayai, kita akan kehilangan audiens. Itu sebab saya rasa yang balik kepada soalan, apapun kita media, organisasi media perlu kepada formula tadi, iaitu boleh dibawa, berita yang dibawa boleh dipercayai, diyakini dan boleh memenuhi keperluan rakyat sebagai rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang wibawa. Doktor, secara ringkasnya, ada pihak yang mengatakan bahawa Malaysia mungkin belum bersedia untuk ada media yang bebas 100% ala-ala seperti media di negara barat, di Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara Eropah, kerana komposisi demografi masyarakat kita, kaum kita, sensitivitis dan sebagainya, di samping situasi politik. Apa pendapat doktor? Adakah doktor setuju yang kita boleh capai ke situ satu hari nanti, tapi masih lagi belum bersedia masyarakat kita? Pada masa sekarang kita kena ekosistem kita begitu. Apapun ekosistem kita, saya rasa kita akan capai dalam saya rasa dalam satu dekad, saya rasa kita boleh capai ekosistem yang lebih dinamik. Tetapi pada saya, satu kelebihan kita, keunikan kita lah kita di pelbagai kaum. Itu satu. Tetapi bagaimana ekosistem yang sedia ada pun sekarang, kita sampaikan berita tanpa dikawal oleh pihak berkuasa, tanpa dikawal oleh pihak berpengaruh, tanpa dikawal oleh parti politik, pemimpin politik. Itu pun dah cukup. Kebebasan yang kita ada kesempatan kita. Itu kita kena terima. Macam mana saudara sebut tadi, ekosistem kita, pelbagai etnik dan kaum. Kita masih boleh beroperasi dengan bebas dalam ekosistem tersebut. Tapi kita nak lebih baik daripada apa yang kita ada berbanding apa yang kita ada sebelum 2018 yang kita ada sedikit penambahbaikan. Saya rasa penambahbaikan kedinamikan yang lebih konstruktif kita akan boleh capai dalam, saya rasa kita memulakan satu generasi sebab bukan mudah untuk kita ubah dengan cepat dalam satu malaman. Dalam satu malam kita nak ubah, kita harapkan perubahan secara mendadak tak mungkin. Kejutan itu akan wujud sebab kita pelbagai kaum, pelbagai budaya. Saya rasa kita sekarang berada dalam direction alur tuju yang lebih baik. Saya rasa ramai pihak sama ada parti pemimpin yang dulu dalam kerajaan sekarang jadi pembangkang, lepas pembangkang jadi kerajaan. So, mereka semua dah melihat bahawa kita perlukan keseimbangan dalam semua aspek, tetapi apa yang pentinglah maklumat kita kena tepat. Kita jangan kontrol, jangan kawal. Kalau tak betul media tak buat kesilapan media laporan, kita betulkan tapi jangan kita kawal. Baik, itu yang kita nak capai. Dr. G. Manimaran, terima kasih. Perunding Media. Cerita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.